marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para tetamu dan hadirin yang dikasihi, kita teruskan majlis dengan menyaksikan persembahan bicara STEM bagi kategori murid sekolah menengah. Untuk itu, dipersilakan murid-murid SMK Kerubung untuk meneruskan persembahan yang bertajuk The Magic of Bernalis Principle. Prinsip Bernoulli, prinsip la fizik, kajian saintis, Prinsip Bernoulli nama diberi. Laju tinggi, tekanan rendah, laju rendah, tekanan tinggi. Nak tahu tak prinsip Bernoulli, kami semua akan terangkan. Ini heboh STEM negeri Melaka, kita jayakan. Nak tahu tak prinsip Bernoulli, kami semua akan terangkan. Ini heboh STEM negeri Melaka, kita jayakan. Hi, my name is Kalish. Hi, nama saya Muhammad Haikal. 大家好，我的名字是 Zahra. Hi, my name is Fatin and we are from Kerubung Secondary School. In a world where the laws of physics govern nature's movements, there exists a phenomenon that defies our expectations. Welcome to the Magic of Bernoulli's Principle, where we dive into the captivating world of fluid dynamics. Today we embark on a thrilling journey into the enchanting realms of Bernoulli's Principle. Bernoulli's Principle named after physicist Daniel Bernoulli, which explain how fluid will behave in different environments. 供大家参考，伯努利原理强调流体流动的概念。这个理论指出，流体的速度增加，压力就减少。 Anda mesti tak faham kan? Tak apa, mari saya terangkan. Prinsip Bernoulli menekankan konsep pengaliran bernalih. Teori ini menyatakan bahawa semakin bertambah laju bernalih, semakin berkurang tekanan. Masih tak faham? Baiklah, jom kita lakukan eksperimen ringkas menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Let's start our experiment. First, we will need a hairdryer, some polystyrene balls, and a transparent plastic film. Roll the plastic film into a cylinder shape and put it on top of your polystyrene balls. Next, position your hairdryer at the top end of your plastic cylinder. Now, let's witness the Magic of Bernoulli's Principle. Apabila halaju di bahagian atas bertambah, ia akan menghasilkan tekanan yang sangat rendah. Tetapi tekanan di bahagian bawah silinder adalah sangat tinggi sehingga ia mampu menolak bola polistiren keluar. Ya, betul tu Fatin. Ini yang dipanggilkan konsep prinsip Bernoulli. Let's move on to our next experiment. This time, we'll use two suspended balloons and make airflow in between these two balloons. Now, let's witness the Magic of Bernoulli's Principle. Apabila udara yang berhalaju tinggi bergerak di antara dua balon ini, ia akan menghasilkan tekanan yang sangat rendah di ruangan ini, sekaligus menghasilkan tekanan atmosfera yang lebih tinggi di kedua-dua sisi balon ini. Kesannya, balon ini akan tertolak ke dalam. Oh my God! My friends, we have made such a mess right here. We need to clean this up. It's okay. I have a vacuum cleaner. This vacuum also one of the application of Bernoulli's Principle. Yes, you're right.
A vacuum cleaner creates a partial vacuum by blowing air out from within. This creates a low pressure area inside of it. The higher atmospheric pressure outside pushes air along with dirt into it through the pipe. Ha, tengok tu. Kapal terbang lah. Kawan-kawan, kapal terbang juga menggunakan aplikasi konsep prinsip Bernoulli. That's right, Haikal. The shape of an airplane wings is also known as aerodynamic shape. This shape greatly helps the airplane to stay in the air. The more curve on the top causes the air to move faster, creating low pressure. On the other hand, the bottom part generates high pressure, creating a lift to support the airplane wing. Kawan-kawan, ini nasihat saya. Apabila sebuah bas bergerak memotong dengan laju di sebelah motosikal, laju udara di sekeliling bas dan motosikal adalah sangat tinggi, menyebabkan tekanan di kawasan tersebut adalah sangat rendah. Ini akan menghasilkan daya tolakan. Akhirnya, motosikal tersebut akan tertolak ke arah bas tersebut. Bahaya kan? Maka sila berhati-hati jalan raya. At the forefront of innovation, scientists and engineers continuously explore the potential of Bernoulli's principle, pushing the boundaries of what we can achieve. With each new discovery, the potential application of Bernoulli's principle expand, promising a future filled with even more wonders. Every one of you have been provided with a paper plane. By using Bernoulli's principle, it allows this paper plane to fly in the air. On the count of 3. Okey, kita Tuan Pengarah minta semua orang berdiri. Kita nak ambil rakaman video Alright. Ready, everyone? On the count of 3, we will all throw our paper planes at the same time. 1, 2, 3, fly! That's the magic of Bernoulli's principle. With that, thank you. Terima kasih. 谢谢. Shukran jazilan. Berikan tepukan bagi anak-anak SMK Kerubung bagi persembahan itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya pihak majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Pengarah untuk memberikan satu soalan cepu cemar, iaitu soalan spontan kepada para pembentang bicara STEM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Raimi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya terus kepada soalan. Okey, saya tertarik dengan persembahan tadi. Tahniah kita bagi tepukan pada anak-anak daripada SMK Kerubung. Alhamdulillah, bagus. Inilah yang kita nak lihat sebenarnya. Baik, tuan-tuan, tak apa. Saya nak terus kepada soalan. Tuan-tuan, di Melaka kita ada lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam. Tadi anak-anak kita bercakap tentang prinsip Bernoulli, tentang bagaimana kapal terbang boleh terbang. Baik, di lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam, hari itu AirAsia nak mendarat di situ untuk menjadi satu pengangkutan ke seluruh dunia. Tapi tiba-tiba tak boleh. Tak boleh, AirAsia tak boleh nak mendarat di situ. Katanya AirAsia boleh turun sewaktu kapal terbang dia kosong, tetapi dia nak naik dengan penuh penumpang, dia tak boleh nak naik. Boleh tak nak cerita sikit bagaimana prinsip Bernoulli, nak cerita apa pasal kapal terbang tu tak boleh nak naik? Dan last kali AirAsia yang dipenuhi penumpang tak boleh. Dia kena kapal terbang kecil. Yang sekarang ni di Batu Berendam kapal terbang apa tuan-tuan? Batik Air kan? Batik Air yang kecil tu boleh. Tapi AirAsia kalau penuh penumpang dia tak boleh. Dan katanya kalau nak naik juga dia kena panjangkan landasan dia. Jadi nak panjangkan landasan tu, habis rumah-rumah kat depan tu kena korbankan. Dan tak boleh nak buat lagi. Jadi boleh cerita tak mengapa boleh jadi macam tu dari segi prinsip Bernoulli?
Kita nak Baiklah. tengok anak-anak kita. Ini spontan tau. Soalan saya spontan ni. Kalau boleh jawab, kita tengok mereka menjawab. Okey. Baiklah, pertama sekali terima kasih kami semua ucapkan kepada Tuan Muhammad Ghazali atas soalan yang begitu menarik sebentar tadi. Baiklah, kalau daripada segi prinsip Bernoulli, kita boleh tengok dari segi halaju sesebuah kenderaan itu. Kenapa dia memerlukan lane yang panjang? Sebab dia memerlukan halaju yang tinggi. Jadi apabila lane itu pendek, halaju yang diperlukan untuk kapal terbang itu naik tidak mencukupi. Baik. Ya. Okey tuan-tuan, itulah jawapan yang paling tepat anak-anak. Ini spontan tuan-tuan. Maksud dia halaju belum cukup lagi tau. Dia perlukan landasan lebih panjang. Sebab dia berat. Kalau dia ringan dah cukup. Okey tuan-tuan, ini sepatut kita bagi anugerah ni. Bagus ni. Bagus sangat. Tuan-tuan, okey, tahniah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia. Tuan Pengarah Peringkat Negeri Melaka, tepukan untuk Tuan Haji Muhammad Ghazali. Hadirin sekalian, tahniah dan terima kasih kepada anak-anak murid SMK Kerubong atas persembahan yang sangat berinformasi itu tadi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, persembahan tersebut telah dijayakan oleh adik Khalish bin Zain Arifin, adik Nur Zahra bin Zahid, adik Muhammad Haikal bin Luqman Hakim dan adik Fatin Nur Amalia binti Budiman Jawari di bawah bimbingan Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim dan Cikgu Nur Syafiza binti Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JPM Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPM Melaka Bitara. Pertama sekali tuan-tuan, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul pada hari ini untuk program yang bagi saya bukan calang-calang program, tetapi inilah program untuk anak bangsa dalam mengisi dalam menghasilkan generasi di masa depan yang akan pergi untuk IR4 dan AI. Inilah program. Nampak macam biasa tuan-tuan, tapi sebenarnya sangat besar. Baik, tadi baru kita lihat ada satu persembahan tuan-tuan. Dan persembahan hari ini saya memang tidak diberitahu. Dan untuk soalan pun saya memang tak diberitahu terlebih dahulu. Puan Rosida ni dia kenakan aku. Memang saya tak beritahu. Dan bila kita tanya soalan tu tuan-tuan, sebelum anak-anak kita menjawab soalan, kita tengok persembahan anak-anak tadi. Yang pertama, dia boleh berbicara dengan bagus tentang STEM. Sama ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dia boleh berbicara dengan bagus. Kita nak lihat bagaimana anak-anak kita berbicara. Sebab bila dia berbicara ini tuan-tuan, sebelum dia boleh berbicara ini, dia mesti berbicara terlebih dahulu sama ada dengan cikgu dia ataupun dengan kawan dia. Nak melahirkan kritis dengan kreativiti tu. Kreatif dan dengan kritis. Tak senang tuan-tuan. Kita nampak senang macam dia berbicara. Tapi sebelum sampai ke tahap itu tuan-tuan, dia dah pergi jauh. Di sini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan 3 perkara. Yang pertama, kita bercakap tentang pandai. Kepandaian. Pandai. Yang kedua, kita bercakap tentang cerdik. 2. Pandai, cerdik. Yang ketiga, kita bercakap tentang bijaksana. Bijaksana dalam bahasa Inggeris apa kita panggil? Wisdom. Bijaksana. Orang bercakap tentang bijaksana. Apa beza antara pandai, cerdik dengan bijaksana? 3 benda tu. Bila kita melahirkan anak-anak, kalau tuan-tuan lihat tadi, anak-anak ini pandai, cerdik. Cerdik. Bijaksana tu dah sampai kita belum. Kalau kita mengajar anak-anak kita bersekolah dari darjah 1 sampai tingkatan 5, last kali kita menghasil anak-anak kita yang pandai dalam penguasaan ilmu pengetahuan aras tinggi, dia pergi ke pandai.
Jadi apa beza pandai dengan cerdik ni? Kadang-kadang kita dengar orang-orang tua cakap, pandai tapi tak cerdik. Pernah dengar tak? Pandai-pandai tak cerdik. SPM dah dapat 9A+. Pandai. Dia boleh menguasai ilmu yang kita turun pada dia. Tapi tak cerdik. Anak yang menjawab soalan tadi, dia cerdik. Dia pandai dan cerdik. Bila saya tanya soalan spontan tadi. Jadi apa dia cerdik ni pula? Jadi macam mana kita nak sekarang kita nak cakap tentang pandai dan cerdik? Maksud dia, yang cerdik ini adalah orang yang berinteraksi dengan alam. Bila dia berinteraksi dengan alam, berpengalaman, dia datang cerdik kat situ. Ambil itu. Pandai, macam kita ajar dari sekolah, nak suruh dia jadi pandai, ambil SPM dan seterusnya. Dia pandai, last sekali dia menguasai ilmu pengetahuan. Pandai dia. Nak bagi dia cerdik, dia kena terlibat secara langsung dengan alam ini, tuan-tuan. Ini saya nak cakap ni. Yang kita lancarkan Havoc STEM ini, nak suruh dia pandai lagi cerdik. Maksud saya. Maksud dia berinteraksi dengan alam ini. Jadi dia berpengalaman. Sebab itu kita nak suruh dia buat apa saja. Buat apa saja. Havoc STEM. Bicara STEM. Kalau ala gajah apa dia? STEM. STEM for all. STEM every day. STEM apa lagi? Okey. Macam-macam tuan-tuan. Semua tu tuan-tuan, kita nak bawa anak-anak kita jadi orang yang pandai dan cerdik. Dia nak cerdik, dia mesti berinteraksi dengan alam. Dia tak boleh. Dia mesti berinteraksi. Cakap itu tuan-tuan. Maksud dia pengalaman. Cerdik dia mesti datang dengan pengalaman. Bijaksana tuan-tuan. Apa dia? Bijaksana adalah gabungan antara pandai dengan cerdik. Dua-dua itu dia jadi bijaksana. Makhluk yang paling bijak. Orang Islam. Makhluk yang paling bijak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ialah Nabi Muhammad. Sebab dia pandai, dia cerdik berinteraksi dengan alam. Macam mana Nabi Muhammad yang kata berinteraksi dengan alam tu? Yang kita tak ada. Apa dia tuan? Bila berlaku Isra Mi'raj, dia boleh pergi ke alam sana, main-main calang-calang tu tuan-tuan. Maksud dia pengalaman dia dipandu oleh Al-Quran, cantik. Itu dia menjadi orang yang paling bijaksana, wisdom dalam dunia ini. Jadi mau tak mau tuan-tuan, apa yang kita buat sebenarnya Puan Aida, inilah dia yang kita nak lancarkan satu Malaysia sebenarnya. Kita buat di Melaka, dan kalau boleh satu Malaysia bercakap tentang Havoc STEM ini. Bukan kita nak Havoc STEM tu sangat, kita nak anak-anak kita jadi cerdik. Generasi akan datang cerdik, bijaksana. Nak bijaksana, saya cakap tadi kena ada pengalaman. Maksud dia kena sendiri terlibat, buat, cakap, pegang, lancarkan sendiri. Tadi kan semua kita pegang ini. Pengalaman pegang ini dah ada dah. Cikgu-cikgu kita penuh dengan pengalaman. Sebab tu cikgu-cikgu ni orang yang cerdik. Cikgu cerdik, penuh dengan pengalaman. Jadi kita nak menghasilkan anak-anak kita yang cerdik. Saya tuan-tuan, kita dah bercakap tentang ini dah 3 tahun, 4 tahun. Dan hari ini kita datang ke SJKC Cheng. Tahun depan tuan-tuan, kita nak satu Melaka bercakap tentang ini. Hujung tahun ni, Alur Gajah dah bercakap, Jasin dah bercakap, Melaka Tengah dah bercakap tentang ini. Tuan-tuan, insya-Allah satu Melaka kita nak Havoc ini. Kita ada murid kita seramai 150,000, Cikgu Yusri. Betul Murid kita ada 150,000 kan? Kita nak 150,000 itu berbicara. Bukan yang 4 orang tadi. Hajar Noraida, 150,000 Melaka akan berbicara. Maksud dia waktu PDP mereka berbicara. Darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, form 4, form 5. Kalau ada bonus sebab form 4, form 5 ni dia menjurus ke arah exam oriented sudah.
Tapi kita nak bangunkan anak-anak kita darjah 1 sampai tingkatan 3. Jadi saya lagi sekali, saya nak beritahu apa tuan-tuan. Sebenarnya saya sangat terharu. Saya datang ke sekolah tadi, saya sangat terharu. Tengok persediaan begini rapi. Dan untuk anak-anak kita, saya ucapkan tahniah lagi sekali. Penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Melaka di bawah sektor pembelajaran di Ketua Ilih Puan Rosidah. Kita bagi tepukan. Dan juga di PPD Melaka Tengah juga yang bersama kita, juga di semua sekolah yang terlibat dalam menjayakan program ini. Di atas pentas ini pun ramai orang, tak sempat saya nak sebutkan semua. Inilah yang kita tunggu-tunggu tuan-tuan. Bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Yang kita nak hadapi dunia kita lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi tuan-tuan, saya tak nak berucap lebih panjang. Kalau nak cerita ni panjang. Saya nak ucap tahniah lagi sekali kepada seluruh sekolah di negeri Melaka yang telah melaksanakan STEM ini. InsyaAllah untuk anak-anak kita. Jadi lagi sekali kepada tuan rumah, terima kasih kerana ini. Dan saya ucapkan terima kasih semualah PPD dan juga di pihak jabatan. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan High-Box STEM Peringkat Negeri Melaka tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Jebit. Welcome to the launching of High-Box STEM event. Oppan Gangnam Style. Introducing my friend, Teacher Shari.